Tuan Yang Ketua, terima kasih. Soalan daripada Kulim Bandar Baru. Saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan 12 soalan-soalan lain yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Lipis dan Yang Berhormat Kanga pada hari ini, bersamaan juga dengan soalan YB Pendang pada 12 Mac, YB Setiu dan YB Bandar Tun Razak pada 17 Mac, YB Rantau Panjang dan YB Kota Baru pada 23 Mac, YB Gerik dan YB Macang pada 30 Mac, YB Jelutong pada 2 April, YB Setiawangsa pada 7 April, YB Kuban Kerian pada 9 April, kerana ianya semua menyentuh isu dan perkara yang sama, iaitu kesan terhadap perubahan harga barangan dalam konteks penurunan harga barangan kumpulan asas berikutan penurunan harga minyak. Ya, sila Yang Amat. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Sebagai kerajaan yang prihatin dan juga serius dalam memastikan para peniaga dapat membuat pelarasan semula terhadap harga barangan kumpulan asas dengan menurunkan harga barangan susulan daripada penurunan harga minyak. Para peniaga selalu mengaitkan kenaikan harga minyak petroleum sebagai faktor utama berlakunya kenaikan kos perniagaan yang secara langsung menyebabkan peningkatan terhadap harga barangan. Walau bagaimanapun apa yang kita lihat, para peniaga keberatan untuk menurunkan harga barangan walaupun berlaku penurunan harga minyak beberapa kali sebelum ini. Tuan Yang Ketua, untuk makluman semua, khususnya Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, sebenarnya peningkatan kos harga barang bukan hanya berpunca daripada kenaikan harga minyak semata-mata, tetapi terdapat beberapa faktor lain seperti ketidaktentuan cuaca, bencana alam, peningkatan kos sewa beli, soal tarif, soal kadar upah, kadar pertukaran wang asing dan persekitaran ekonomi global yang di luar kawalan juga telah memberi kesan terhadap permasalahan kos sara hidup yang terpaksa dihadapi oleh rakyat, terutamanya golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Oleh yang demikian, kerajaan melalui kabinet telah bertindak untuk menubuhkan jawatankuasa khas mengenai kos sara hidup pada tahun 2014 yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri dan dianggotai 14 orang menteri untuk menangani isu-isu kos sara hidup dan harga barang ini secara bersepadu serta berterusan. Pewujudan jawatankuasa ini pun merupakan the only country in the world yang ada jawatankuasa kos sara hidup ni. Ini nak menunjukkan keperhatian kerajaan kita kepada hal-hal yang ada hubung kaitnya dengan kesejahteraan rakyat. Selain daripada itu, Kementerian juga telah mengambil inisiatif mengadakan sesi engagement, perbincangan, pertemuan di antara kementerian bersama-sama dengan pengilang, pengeluar, pembekal, pemborong, peruncit dan persatuan yang telah diadakan banyak kali, termasuk yang paling akhir pada 10 Februari 2015 yang lalu. Mesyuarat jawatankuasa ini pun bermusyawarat selalu. Pada waktu yang sama ini pun jawatankuasa tersebut sedang bermusyawarat. Saya dikecualikan kerana nak menjawab soalan daripada Yang Berhormat anda. Nak kena sebut ni, kalau tidak kan dia tak perasan. Okey. Sesi engagement yang diadakan ini telah membuahkan hasil yang positif, di mana pihak-pihak yang terlibat telah bersetuju untuk menurunkan harga barangan selaras dengan kos operasinya yang telah berkurangan berikutan penurunan harga minyak di pasaran. Perjumpaan ini adalah amat penting dan sejajar dengan matlamat kerajaan untuk memastikan pihak-pihak peniaga yang terlibat sama-sama memikul tanggungjawab membantu kerajaan meringankan beban rakyat. Inilah dia hasil yang saya lihat pentingnya engagement yang kita buat. Apatah lagi Yang Berhormat Perdana Menteri pun menyarankan pada waktu isu ini hangat ditimbulkan, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri minta peniaga-peniaga turunkan harga barang. This is the best time.
Dan ini pun pada saya, peniaga menyambut secara positif. Oleh kerana itu, terima kasih. Kerana ini soalan yang banyak ini pun menampakkan ramai orang berminat soal harga ini. Pada setiap kali tiba musim perayaan, pihak kementerian akan melancarkan yang kita sebut skim kawalan harga musim perayaan yang merupakan satu kaedah untuk menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah semasa permintaan tinggi di musim perayaan. Pada tahun ini, skim kawalan harga musim perayaan telah dilaksanakan semasa tahun baru Cina baru-baru ini, iaitu dari 14 hingga 25 Februari yang lalu. Skim ini akan terus dilaksanakan untuk perayaan yang lain seperti Hari Gawai di Sarawak, Pesta Keamatan di Sabah, Hari Raya Puasa, Deepawali dan Christmas yang akan datang. Semasa skim ini berkuat kuasa, peniaga dikehendaki menjual barang harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan kerajaan. Dalam konteks yang sama juga, kerajaan ini bermaksud bukan saja kita, tapi juga pihak pengeluar, pihak peniaga turut sama, agensi lain turut bersama untuk menentukan harga ini. We are just trying to be fair. Sebab itu kita panggil berunding elok-elok. Harga maksimum inilah yang telah kita tentukan dan kita keluarkan melalui skim kawalan harga kita ini. Kegagalan berbuat demikian boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi perayaan utama negara pada masa akan datang bagi menjaga kepentingan rakyat. Dalam skim ini maksimumnya dah tetapkan. Atas daripada ini kita akan ambil tindakan. Itu satu. Tapi yang kebanyakan tempat yang berlaku selama ini, mereka menjual barangan lagi bawah daripada harga maksimum. Menunjukkan peniaga pun mau bekerjasama dengan kita. Engagement kita yang kita buat itu. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat yang lain juga, pihak kerajaan juga telah menganjurkan kempen penurunan harga sejak dari tahun 2008 hingga kini. Daripada dulu kita dah ada ni kempen. Tapi oleh kerana suasananya agak berbeza pada tahun ini, kita buat kempen ni seluruh negara. Kita buat kempen penurunan harga hasil daripada permufakatan kita tadi. Kempen penurunan harga ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama industri peruncitan bagi menawarkan barang kegunaan harian, terutamanya barang keperluan pada harga yang berpatutan. Penyertaan kempen ini adalah komitmen secara sukarela. Secara sukarela dengan peratusan penurunan harga antara 10 hingga 70%. Tempoh masa minima penurunan harga ialah selama 30 hari. Pada 1 Mac 2015 yang lalu, kempen penurunan harga 2015 telah berjaya dilaksanakan secara serentak dan besar-besaran di seluruh negara dengan penglibatan sebanyak 16 buah syarikat. Ini saya anggap satu hari yang cukup besar sejarah. Sebab satu hari sebelum 1 Mac ini, kita telah mengumumkan harga baru petrol, diesel dan sebagainya. Ada kenaikan 25 sen. Malam naik, besok harga barang turun. Ini satu syukur Alhamdulillah. Kerana kerjasama mufakat yang baik daripada semua sektor ini membuatkan kempen kita ini dapat kita laksanakan di seluruh negara termasuk Kedah dan sebagainya. Jadi kementerian amat menghargai komitmen syarikat-syarikat yang terlibat dalam kempen ini. Tempoh bagi kempen ini adalah antara 1 hingga 4 bulan bermula dari tempoh pelaksanaannya, iaitu pada 1 Mac 2015 yang lalu. Sebanyak 1,036 cawangan pasar raya besar, pasar raya dan pasar mini di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak telah mengambil bahagian dalam kempen ini dengan penawaran diskaun sehingga 70% bagi 82,582 produk. Adalah menjadi harapan kerajaan. Kempen ini akan dapat meringankan bebanan rakyat, terutamanya mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah. Selaraslah dengan hasrat Bapak Menteri, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. It's always the mind of the rakyat yang kita utamakan. Kita kena sebut, kalau tidak besok kok sengaja dia buat macam dengar tak dengar saja. Okay.
Kementerian juga menyuruh agar syarikat-syarikat lain termasuk restoran, peniaga dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat menawarkan harga barangan secara berpatutan dan tidak mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan secara berlebihan dan tidak munasabah. Tuan Yang Dipertua, selain daripada langkah yang telah saya sebutkan tadi, Kementerian juga melaksanakan anugerah kedai harga patut AKSP yang bertujuan untuk mengenal pasti dan mengiktiraf premis perniagaan yang menjual harga barangan pada harga berpatutan, berdaya saing, setanding dengan kualiti serta perkhidmatan yang ditawarkan. Kementerian berharap melalui pengiktirafan ini, ianya akan menarik premis untuk turut serta dalam menawarkan harga patut dalam premis mereka. Ini merupakan salah satu inisiatif yang diambil untuk memberi pilihan yang terbaik kepada rakyat dalam melakukan sesuatu perbelanjaan. Ada premis kedai kita letakkan di situ. Ini anugerah kedai harga patut. Jadi bagi pengguna, pilihlah tempat-tempat yang seperti ini yang boleh memberi kemudahan kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, apapun langkah yang kita ambil, tetapi ukuran keberkesanannya ialah dari aspek penguatkuasaan dan perundangan. Kementerian akan terus melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan yang rapi dan menyeluruh ke atas semua barangan seperti Ops Harga 2014 yang kita laksanakan. Sehingga 31 Disember 2014, sebanyak 2,084,898 pemeriksaan telah dilakukan dan 5,934 tindakan undang-undang telah diambil ke atas peniaga yang melibatkan rampasan bernilai 1,213,832.14 sen dan kompaun sebanyak RM323,680. Peniaga runcit juga diwajibkan meletakkan tanda harga di bawah Perintah Kawalan Harga Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Sehingga 31 Disember 2014, sebanyak 3,862 tindakan undang-undang telah dikenakan atas peniaga yang ingkar. Ini rekod ini menunjukkan kita buat kerja kita. Ada tuduhan kata kita tak bertindak. Ini dia hasil yang kita telah buat. Ini pengguna boleh membuat perbandingan harga bagi memilih barangan yang dijual pada harga yang berpatutan. Justru itu, melalui langkah-langkah ini, matlamat kerajaan untuk memastikan dan menggalakkan perdagangan yang adil dapat dicapai. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa dalam mengamalkan dasar ekonomi terbuka, menangani peningkatan kos sara hidup bukan mudah. Namun, ianya boleh dikawal pada tahap minimum jika semua bersama-sama dengan kementerian menangani masalah ini. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Yang Amat Kulim, Bandar Baru. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Hormat Menteri, dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada kerajaan di atas penubuhan jawatankuasa ini. Sebenarnya Hormat Menteri kata ini menunjukkan keseriusan kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat mendapat harga yang berpatutan di kawasan. Cuma Yang Amat Menteri, rakyat merasai bahawa dia mesti ada 4 kombinasi ini. Pengguna yang bijak, peniaga yang berbudi dan jujur, barang-barang mencukupi di pasaran, dan pentingnya penguatkuasaan yang mencukupi dan berintegriti. Jadi soalan saya ini, bagaimanakah kita nak pastikan bahawa kita memberi pendedahan yang cukup kepada rakyat supaya mereka membuat keputusan yang bijak dalam urusan membeli barang, dan pada masa yang sama juga kita dapat kumpulkan pemimpin-pemimpin di akar umbi ini, termasuklah di kampung, di taman, di mukim, di daerah, di peringkat negeri, supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kerajaan menjadi mata dan telinga kerajaan untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga yang enggan menurut perintah kerajaan itu dapat diambil tindakan, ataupun tidak menakutkan mereka bahawa pemantau ni ada di mana-mana, supaya mereka tidak perlu tunggu bila saja penguatkuasa nak datang dia turunkan harga. Pada ini perkara yang realiti di bawah. Peniaga dia tahu pukul berapa penguatkuasa nak datang dan dia dah atur dah semua. Penguatkuasa balik 1 jam selepas itu barang akan
dinaikkan harga semula. Ini taktik yang kita tahu berlaku di kawasan ini. Jadi bagaimanakah kerajaan dapat merangkumi semua ni supaya lebih banyak pemantau di bawah, dan kedua, bagaimana kerajaan nak pastikan sistem rantaian bekalan ini dapat kita kemas kini, kerana kita tahu bahawa middleman inilah the major issues ni. Jadi apa langkah kerajaan untuk pastikan dengan ada pemantauan itu, bila barang yang mencukupi di pasaran, saya percaya dalam sistem ekonomi demand versus supply ni, tetap barang akan turun. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, satu soalan yang menunjukkan keprihatinan pimpinan Barisan Nasional lah kepada masalah rakyat ini. Ya, dan saya mengakui bahawa penglibatan kita ini tidak akan beroleh keberkesanan yang positif kalau tak ada kerjasama daripada semua pihak. Sebab itu ada ruang-ruang penambahbaikan kita usahakan. Dan salah satu daripadanya ialah menambah bilangan penguatkuasaan. Dan ini pun kerajaan telah bersetuju untuk tambah, hari ini lebih kurang 2,000. Ini sebenarnya tak mencukupi. Tapi kita telah bersetuju berunding pula dengan kementerian lain. Kita berunding dah dilulus pun di Parlimen tempoh hari, di mana melalui Kementerian Kerajaan Tempatan, kita kerajaan tempatan telah bersetuju untuk membantu kita dalam soal penguatkuasaan ini, untuk menghantar pegawai-pegawai penguasaan mereka untuk turun padang, ya. Sebab selain daripada bantuan ini, pihak penghulu, pihak JKK, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ada bersetuju dah untuk hantar dan membantu mereka dalam soal pemantauan harga ini, supaya rakyat melihat sepanjang masa ada pemantauan dan sebagainya. Dan ini juga kita telah bersetuju hari tempoh hari untuk melatih setiap kawasan parlimen seorang pegawai pemantau harga yang melihat, tengok harga-harga mengikut tempat masing-masing dan dilaporkan kepada SQ untuk kita buatkan satu senarai harga, panduan harga mengikut bandar-bandar yang tertentu. Dan ini pun mendapat bantuan daripada parlimen masing-masing. Pegawai pemantau harga ini pun dilantik oleh wakil parlimen tempat masing-masing. So, jadi oleh kerana itu, Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, saya kalau nak sebutkan soal keprihatinan pengguna ini pun boleh ditunjukkan melalui statistik di mana kita galakkan pengguna hari itu membuat aduan. Kalau misalnya dia tengoklah ada kedai situ, syarikat Mahfuz misalnya, dia menyeleweng sebagainya. Mahfuz. Kedai dia boleh ngadu pada kita dan kita turunkan pegawai untuk pemeriksa. Mahfuz kah Mampus? Mahfuz. Oh, Mampuz. Okey. So, saya nak sebutkan ini, kita didik pengguna ni supaya mereka prihatin, supaya mereka buat aduan. Jadi mengikut rekod kita pada 2013 ada sebanyak 11,851 aduan yang telah diterima oleh kementerian, dan daripada 11,000 itu dapat diselesaikan masalah yang diadukan hampir 91.7%. Satu. Yang keduanya, pada tahun 2014 ada aduan meningkat. Meningkat aduan ni bermakna pengguna sudah prihatin. Kita buat program pendidikan kepenggunaan. Ahli-ahli parlimen juga membantu kita buat penerangan ini. Daripada situ ada kenaikan kepada 14,089 aduan yang kita terima. Ada peningkatan. Dan ini daripada 14,000 ini, 13,507 aduan tersebut telah dapat diselesaikan, iaitu 95.9% berdasarkan aduan yang diberikan. Jadi pendek kita yang mesej yang saya nak sampaikan, bila ada respon sokongan daripada pengguna, daripada pimpinan-pimpinan tempatan, saya fikir soal harga-harga ini boleh dapat kita kawal, ya. Okey. Dah pendek lagi. Pendek, ya. So tak apalah, kalau misalnya ada keperluan untuk ahli parlimen, dan saya dah arahkan kepada saya supaya melibatkan pemimpin-pemimpin tempatan dalam urusan untuk nak melihat penguatkuasaan, pemantauan ini dapat bersama. Dan kita arahkan kalau perlu ada bantuan pada saya, insya-Allah kita bantu. Jadi Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Ya, pokok sana. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri pasal sebut nama saya banyak kali tadi.
Saya nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat sebab ini isu berkaitan dengan masalah penurunan harga barang yang tak seiring dengan penurunan harga minyak. Itu yang dibangkitkan oleh orang ramai, dan Yang Berhormat juga menyebut tadi bahawa kenaikan harga barang ini bukan hanya bergantung kepada turun naik harga minyak, tetapi berkaitan dengan kejatuhan nilai mata wang kita. Baik. Yang saya nak dapat penjelasan ialah kenapa barang-barang yang harganya dikawal oleh kerajaan, harga yang dikawal oleh kerajaan, tetapi tidak diturunkan pada masa harga minyak diturunkan. Sama ada gula, tepung dan banyak lagi jumlah harga yang dikawal secara pentadbiran oleh pihak kerajaan. Harga ini tidak boleh diturunkan oleh mana-mana peniaga tanpa kebenaran dan keizinan oleh kerajaan, dan tak boleh naik tanpa kebenaran dan keizinan oleh kerajaan. Kalau nak dikatakan umpamanya soalan. Ya, soalan. Umpamanya bila Menteri Pertanian sebut kata ini salah Cina, tetapi dia lupa bahawa harga beras di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian apa pula diturunkan. Walaupun harga minyak telah diturunkan oleh soalan saya ialah, contoh saya katakan, kalau gula, mungkin Yang Berhormat boleh kata bahawa gula itu kerana ada gula yang diimport daripada luar negeri menyebabkan kejatuhan. Tapi minyak masak yang dihasilkan dalam negara kita oleh Felda dan sebagainya, dia tidak membabitkan soal kejatuhan nilai mata wang. Kenapa minyak masak yang dikawal oleh kerajaan ini pun tidak diturunkan oleh kerajaan? Jadi saya dapatkan penjelasan daripada Ibu Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ramai yang nak menjawab soalan personal tadi. Tapi untuk rasminya saya nak beritahu lah. Sebenarnya memanglah kita Mereka nak jawab. Kalau boleh ni sebab mereka nak rasa tempat yang berhormat. Okey. Tuan Yang Ketua, sebenarnya harga penetapan harga berdasarkan kepada barang-barang keperluan ini telah pun ditentukan oleh kerajaan, memikirkan ada kumpulan untuk tujuan itu. Jadi kita tak menurunkan, tapi kita berjumpa dengan pihak swasta sebab kita lihat yang punca pengeluar itu sendiri perlu kita dekati dan kita undingkan. Macam bagaimana dia boleh menurunkan, sebab kalau syarikat pengeluar besar ni tadi dulu dah menurunkan harga dia, yang lain akan mengikut sama. Sebab itu kita ambil pendekatan berjumpa dengan syarikat-syarikat besar, terutamanya melalui FMM, Federation Malaysian of Manufacturers, yang kita berunding sama-sama. Dan alhamdulillah salah satu dua syarikat besar tadi telah pun bersetuju dan menurunkan harga, dengan sendirinya barang-barang yang lain, kedai-kedai yang lain juga akan turut sama. Jadi pada waktu jawapannya tidak ada kumpulan buat waktu ini untuk kita nak turunkan harga barang kumpulan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Ya. Okey, terima kasih. Speaker.